Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dimuliakan kepada Tuan Guru Syekh Zainul Asri yang bersama pada pagi yang mulia ini. Seterusnya kepada barisan asatizah, Ustaz Said Al-Qadir Al-Jufri, Ustaz Dr. Hasanuddin bersama pada hari ini, Ustaz Bilal, Ustaz asatizah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada duha ini menjelang kepada wukuf di Padang Arafah. Kita ingin mengambil satu ayat daripada surah Al-Hajj sebagai satu peringatan kepada saya, pada tuan-tuan sekalian. Moga-moga dengan ayat ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberi ruang kepada kita untuk melembutkan hati seperti yang disarankan oleh Syekh Zainul Asri sebentar tadi, iaitu kita membanyakkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berselawat banyak-banyak. Moga-moga Allah berikan kelembutan pada hati kita. Hati inilah yang perlu kita jadikan bekalan. Bekalan dalam perjalanan kita. Bila Allah menyatakan wa inna khairaz zadi taqwa, yang sebaik-baik bekalan adalah takwa, dan hati yang bertakwa inilah yang sebenarnya kita ingin minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Moga-moga Allah kurniakan ketika wukuf bermula, kita berhenti sebentar daripada kehidupan kita. Kita berhenti sebentar daripada kesibukan kita. Kita berhenti sebentar menghargai hadiah, berinteraksi, berkomunikasi, bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah, moga-moga Allah menerima doa segala permohonan kita, insya-Allah. Surah yang kita akan lihat adalah ayat akhir daripada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj adalah surah yang ke-22. Kita melihat kepada ayat yang ke-78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Surah Al-Azim ayat yang ke-78, surah yang ke-22, muka surat 341. Bagi tuan-tuan yang mungkin ingin merujuk balik nanti, Allah menyeru kepada kita pada hujung surah Al-Hajj ini, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Tuan-tuan sudah pun berusaha bersungguh-sungguh dalam kehidupan, dan Allah menyeru dalam ayat ini, sila bersungguh-sungguh berjihad dalam segenap apa saja tanggungjawab yang diberikan dengan sebenar-benar jihad. Dan Allah menyatakan di sini, biasanya bila berjihad Allah kata wajahidu ataupun jihad fi sabilillah. Tetapi menariknya ayat akhir ini tuan-tuan sekalian, Allah menyatakan wajahidu fillah. Bersungguh-sungguhlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya kita cakap tentang jalan macam-macam. Kita ada jalan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai pekerja, sebagai jiran dan sebagainya.
Itu semua adalah sabil untuk kita berbuat kebaikan pada Allah. Tetapi di sini pada ayat ujung ini Allah menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih. Bersungguh-sungguhlah pada Allah. Hari ini kita akan sampai pada masa untuk kita bersungguh-sungguh pada Allah yang menjadi sumber segala-galanya, tuan-tuan sekalian. Sumber yang kita akan diajarkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada syirik kepadanya, kerana sumber untuk rezeki, untuk kita melakukan tanggungjawab, untuk keselamatan, untuk kesihatan, semuanya itu adalah daripada Allah, dan kita nak bersungguh-sungguh pada wukuf di padang Arafah ini, tuan-tuan, bersungguh-sungguh membulatkan tekad kepada Allah. Ya Allah, sumber rezeki memang Engkau ya Allah. Sumber keselamatan assalam itu memang betul-betul daripada-Mu ya Allah, walaupun kadang-kadang saya mengharapkan manusia untuk memberikan kesejahteraan pada hidup saya. Kita ingin bermunajat pada Allah pada hari Arafah nanti, pada wukuf di padang Arafah, dan kita nak bersiap dengan skrip yang Allah bekalkan pada ayat 78 ini. Bersungguh-sungguhlah pada Allah, kerana kita tahu dengan kita sama-sama menguatkan hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sumber perjuangan selepas kita balik daripada haji ini, tuan-tuan sekalian. Allah menyatakan seterusnya, wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kamu. Tuan-tuan, anda telah terpilih. Allah menggunakan perkataan ishtaba dalam ayat ini nak memberitahu kepada kita bahawa bukannya pilihan itu secara rawak, tetapi Allah pilih itu dengan merit, dengan sebab kelebihan yang ada pada tuan-tuan perempuan yang mendengar, yang bersama pada hari ini, yang dipilih untuk berada di tanah Arafah ini, dan juga bagi tuan-tuan yang dapat meraihkan hari Arafah di mana sahaja di seluruh dunia, di Malaysia dan sebagainya. Bila terpilih, Allah mengatakan dia telah memilih kamu. Apabila tuan-tuan dipilih untuk pergi ke Hajj ini, kalau ada yang kata ini kerana temankan isteri saya, ini kebetulan, ini sebenarnya terpanggil, sebenarnya ia bukanlah secara kebetulan, tetapi memang Allah menyatakan wajtabakum, dia telah memilih kamu semua. Bila Allah memilih, sebenarnya ada 3 orang yang mungkin dia ditemu ramah, diinterview ke satu tempat kerja. Orang pertama tak dapat kerja, orang kedua tak dapat kerja, orang ketiga dapat kerana dia ada kelebihannya. Itu istilahnya ijtaba. Maka sebenarnya tuan-tuan, bila kita dipilih pada hari ini di bumi Arafah, dan juga yang terpilih untuk bersama hari Arafah, seperti mana dalam hadis yang dibacakan oleh Ustaz Syed Kadir semalam, bahawa sebenarnya doa yang amat istimewa adalah pada hari Arafah. Di seluruh dunia, apatah lagi bagi kita semua yang berada wukuf di padang Arafah, Allah sebelum kita berdoa, tuan-tuan sekalian, kita kena rasa, ya Allah, Engkau telah pilih aku daripada berbilion-bilion orang yang ada di atas dunia ini, ya Allah. Aku Engkau pilih walaupun aku banyak dosa, ya Allah. Tuan-tuan sekalian, bila kita tahu bahawa kita ini dengan pakaian begini, dengan kekotoran yang banyak selama ini, Allah terima kita untuk berada di kawasan ini. Ini adalah kawasan Nabi. Ketika Nabi sudah berjuang membersihkan Makkatul Mukarramah, membersihkan Madinah, membersihkan dunia ini dengan tauhid, tuan-tuan sekalian. Perjuangan yang bukan mudah, 23 tahun. Ketika Nabi sampai di sini, tuan-tuan, pada haji satu-satunya Nabi kerjakan, pada waktu inilah kawasannya. Inilah kawasannya, dan para sahabat mendengar khutbah Nabi itu dalam keadaan yang amat-amat terharu, tuan-tuan. Kerana bila sudah selesai satu misi, sebenarnya Nabi tidak lama lagi
Nabi tidak lama lagi, dan apabila kita dijemput ke tempat ini tuan-tuan, sebenarnya kita ini ada misi yang besar. Nabi balik, Nabi pergi ke Tabuk, tak lama selepas itu Allah memanggil junjungan yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita masih lagi diberi peluang untuk balik ke Malaysia selepas ini tuan-tuan, selepas hari Arafah kita masih lagi diberi peluang hidup beberapa tahun lagi, sebenarnya Allah suruh kita untuk wajahidu billahi haqqa jihadi. Tuhan yang ada itu perlu kita perjuangkan. Aku yakin ya Allah bahawa sebenarnya engkaulah sumber rezeki, engkaulah segala-galanya, dan tidak ada lagi sebahagian ala harfin, bukan sekadar sedikit-sedikit saja saya akan memperjuangkan hidup saya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah memilih tuan-tuan, telah memilih kita semua, dan dalam munajat kita pada wukuf di padang Arafah nanti tuan-tuan, jangan lupa untuk beritahu bahawa ya Allah, engkau pilih aku ya Allah. Engkau pilih aku ya Allah, padahal aku ada banyak perkara dalam hidup aku. Terima kasih ya Allah, dan tolong pilih kepada pasangan, kepada keluarga kita, agar mereka juga dipilih di sini. Dan bila sudah dipilih, dapat kerja tuan-tuan, kita kena buat kerja. Kita kena buat kerja. Kalau katakan selepas ini kita balik ke Malaysia, kita kena buat kerja bersungguh-sungguh. Allah menyatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan agama ini sebagai kesusahan. Selepas Allah pilih tuan-tuan, pilih di sini, kita berada dalam kemah ini, sebenarnya mungkin kadang-kadang kita termuncul, mengapa daripada hotel besar-besar di Mekah sebelum ini, saya biasa hotel 5-6 bintang di Malaysia, tapi di sini sama bintang sahaja kepada kami semua. Tetapi sebenarnya Allah menyatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan agama ini kesusahan. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, dengan terpilihnya kita pada hari ini, sebenarnya Allah ingin memberi password kepada kita bahawa sebenarnya kalau katakan pada kali ini kita sudah meletakkan Allah yang paling tinggi, kami datang ya Allah, kami datang ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Apabila kita menyatakan perkara tersebut, engkau pilih ya Allah, kami datang ya Allah, rupa-rupanya Allah sedang menjanjikan rahmat yang besar berbanding hotel 5 bintang yang ada, rumah 3 tingkat, berbiji-biji di Malaysia, berbilion-bilion dalam akaun yang ada pada tuan-tuan. Sebenarnya Nabi Muhammad yang pernah berdiri di kawasan ini 1400 tahun yang lepas, beliau lebih layak lagi untuk bermewah-mewah dengan Khadijah, boleh berjalan satu dunia dan juga berhibur. Tetapi rupa-rupanya ketika berdiri di padang Arafah ini, Nabi menggunakan segala hartanya untuk perjuangan agama, dan manfaatnya tuan-tuan adalah kita yang berkumpul pada hari ini. Kita mengenal Tuhan. Betul-betul kita mengenal Tuhan kerana ada seorang insan yang sanggup menggadaikan segala harta kemewahan, berkahwin dengan hartawan. Tapi rupanya, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan itulah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di sini adalah meneruskan kesinambungan millata abikum Ibrahim. Kita baru saja daripada Kaabah di Mekah, berada di sini, kita akan ke Muzdalifah, ke Mina, kemudian kita akan tawaf sa'i. Semua itu adalah meneruskan jalan hidup seorang insan yang berjuang untuk keluarganya, untuk masyarakatnya. Itulah Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, jalan hidup, lifestyle, keadaan itulah yang diangkat dalam ayat ini. Wasammakumul muslimin, dia menamakan kamu sebagai orang-orang Islam. Kita sudah mengucapkan 2 kalimah syahadah tuan-tuan. Kita sudah solat, kita sudah berpuasa, kita sudah bayar zakat, dan kali ini kita berada pada puncak seorang Islam yang meneruskan cara hidup Nabi Ibrahim,
iaitu kita mengerjakan haj. Dan sekarang kita akan berwukuf di padang Arafah. Apakah kepentingannya untuk sama-sama kita bermunajat nanti bila kita sampai pada masanya? Ya Allah, sebenarnya daripada panggilan seruan Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Ibrahim menyeru, Allah yang menyampaikan pada hati kita, tuan-tuan. Bila hati kita bergetar untuk sampai ke bumi Mekah, ada ahli keluarga kita tak sampai tapi mereka tergenang air mata untuk sampai ke bumi ini. Siapa yang sampaikan perkara tersebut? Itu daripada Allah, diusahakan oleh seorang insan bernama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW meneruskan usaha itu. Orang sudah kotorkan Mekah, orang sudah kotorkan Madinah, tetapi Nabi 23 tahun memperjuangkan ketauhidan. Dan akhirnya kita, tuan-tuan, mendapat hati yang dipanggil. Kita ada banyak kesilapan, kita ada banyak kekotoran, tetapi Allah tetap panggil kerana bukan pasal kotornya, tetapi kerana ada sesuatu yang istimewa yang ada pada diri tuan-tuan, dan inilah yang Allah pilih, yang perlu kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim siapa, tuan-tuan? Seorang pemimpin, seorang ayah meninggalkan keluarga di sebuah wadi lembah yang tidak ada tanaman. Seorang ibu yang menyokong seorang suami. Seorang ibu yang menyokong seorang ayah memimpin, berdakwah, menyahut ataupun menyuruh manusia kepada kebaikan. Itulah, tuan-tuan, yang ada pada hari ini. Inilah ibu-ibu yang mendengar sekarang ini, bahawa perjuangan kita ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim dan Hajar. Membina Ismail, sehingga kan walaupun ayahnya itu jauh, bila sampai bertemu ayah, bila sudah agak remaja, ayah menyatakan, aku bermimpi, aku menyembelih engkau. Ayah, if'al ma tu'mar ayah, buatlah ayah. Aku insya-Allah ya ayah, menjadi orang yang amat sabar ya Allah, ayah. Inilah Ismail yang dididik oleh Hajar ketika Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jauh, sekali-sekala saja dapat berkomunikasi, tetapi masing-masing menunaikan tanggungjawab. Dan inilah perjuangan ayah-ayah yang ada pada hari ini. Inilah perjuangan ibu-ibu yang ada pada hari ini. Kita akan berdoa pada wukuf di Padang Arafah. Jangan lupa untuk kita mendoakan suami dan ayah kita. Jangan lupa doa kepada isteri dan ibu kita. Jangan lupa panjangkan doa untuk mereka ini, kerana mereka lah yang menyokong kita untuk pergi ke syurga bersama Nabi Ibrahim, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bina doa tersebut, fikirkan, dan kita tahu bahawa ada kelemahan. Saya bersama isteri saya bersama ibu saya bersama ayah saya. Tetapi itulah munajat kita kepada Allah pada wukuf di Padang Arafah nanti. Iaitu, ya Allah, banyak kesilapan yang saya buat selama ini, Allah. Dengan ibu saya, dengan ayah saya, daripada kecil sampailah ke tahap ini. Tetapi ya Allah, tolong ya Allah, ampunkan kami semua ya Allah. Ampunkan kepada. Dan hari ini, tuan-tuan, adalah masa untuk kita berinteraksi dengan Allah. Biarkan orang-orang lain, kalau ada pasangan, biarkan pasangan berdoa sendiri, kerana beliau ada Allah yang beliau ingin berujar betul-betul pada hari ini. Biarkan dia berdoa sendirian. Kalau tuan-tuan datang dengan pasangan, dengan ahli keluarga, masing-masing berikan peluang. Jangan lagi kita mengharapkan doa daripada orang sebelah. Kali ini adalah wa'tasimu billahi wa maulakum. Allah menyatakan, berpeganglah bukan kepada tali Allah. Dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillah. Tetapi dalam ayat ini sekali lagi tidak ada perkataan sabil, tidak ada perkataan habl, tetapi Allah menyatakan wa'tasimu billah. Berpeganglah benar-benar. Carilah perlindungan benar-benar pada hari ini, tuan-tuan, dengan Allah.
dengan Allah. Tuan-tuan ada Quran, boleh baca nanti pada wukuf di Padang Arafah. Tuan-tuan ada buku doa, boleh baca. Tetapi jangan biarkan wukuf di Padang Arafah ini kita terus bercakap pada Allah dengan memulakan dengan puji-pujian dan mengaku bahawa ya Allah, kami datang. Kami datang dengan penuh kekotoran, dengan dosa ya Allah. Tolong bagi sesuatu kepada diri yang amat hina ini ya Allah. Tolong bagi sesuatu kepada pasangan kami ya Allah. Bagi pada mak ayah yang menjaga kami, mungkin mereka tak dapat lagi menunaikan haji ya Allah. Tetapi ya Allah, tolong terima mak ayah kami ya Allah. Jangan biarkan dia begitu saja ya Allah. Semua itu tuan-tuan, kita perlu bina perkara tersebut ketika kita bermunajat pada Allah selepas kita solat zuhur sehingga kita maghrib nanti, ruang untuk kita berhenti. Wukuf ini kita berhenti kerana bila kita berhenti sebentar, harap-harapnya kita akan merasakan fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sebenarnya tuan-tuan, sebaik-baik pelindung kawan kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin merasakan nikmat, fa ni'mal maula, merasakan keakraban, kedekatan kita kepada Allah walaupun kita ada banyak kelemahan. Kita ingin merasakan perkara tersebut hari ini. Kalau selama hari ini saya kurang ya Allah, saya nak rasa itu ya Allah yang kita minta betul-betul tuan-tuan sekalian. Fa ni'man nasir, bantuan sebenar-benarnya. Saya ada masalah macam-macam dalam hidup, tapi ya Allah, aku nak rasakan nikmat Engkau menolong aku ya Allah. Dan pertolongan itu bermula apabila kita sama-sama dapat hati kembali. Dapat hati kembali yang fitrah, yang dulu kita kecil-kecil mudah menangis tuan-tuan. Kita lahir kita mudah menangis. Kemudian sampai satu masa kita ada tanggungjawab, kita jadi suami, kita jadi pemimpin, ada masa kita tidak mahu menangis kerana sesiapa lihat dia lemah. Tetapi apabila kita menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya itu tanda bahawa kita ini ingin menjadi orang yang diberikan perlindungan, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita ingin bawa, hati takwa inilah yang kita ingin bawa kita balik ke Malaysia nanti insya-Allah. Tuan-tuan, inilah ayat 78 daripada surah Al-Hajj sebagai bekalan untuk kita sama-sama menuju ke wukuf di Padang Arafah ini. Kita tahu bahawa ya Allah, saya akan bersungguh-sungguh ya Allah. Engkau telah pilih aku ya Allah. Aku ingin keampunan, tolong bagi ya Allah. Dan bermunajatlah tuan-tuan, doakan saya, keluarga saya juga untuk sama-sama kita ini diampunkan, mendapat haji mabrur, haji yang menyebabkan kita makin lagi berbuat kebajikan seperti bar, seperti daratan. Kita sujud di atas tilam pun tuan-tuan, kita dah tergoyang-goyang. Apatah lagi kalau kita sujud di bar, di lautan. Tetapi bila ada bar, daratan, kita stabil. Orang yang buat bir, kebajikan yang stabil ini, itulah mabrur. Harapnya kita tidak goyang-goyang lagi. Bila balik nanti ke Malaysia, atas kebaikan, rupa-rupanya kerana itu petanda bahawa Allah menerima haj mabrur. Tetapi kita doa juga, Allah jangan bagi sijil mabrur itu 3 hari ya Allah. Jangan bagi 3 tahun saja ya Allah. Tapi bagilah sijil mabrur itu sepanjang hidup saya bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga tazkirah pada duha ini sedikit peringatan untuk saya tuan-tuan. Aqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.